Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 7220-221 Muhammad Daniel Solihin bin Muhammad Hafiz. Saya 7220-201 Muhammad Irfan Nadir bin Khalid. Saya 7220-225 Muhammad Amirul Azim bin Idrus. Jadi insya-Allah pada malam ini kepada kami akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan saluran dan media melalui dakwah. Jadi seperti mana yang anda ketahui, dalam kehidupan masyarakat ni, media massa memainkan peranan yang cukup penting untuk merealisasikan impian masyarakat ke arah kehidupan yang lebih moden dan sejajar dengan wawasan negara. Media massa dikatakan mampu mendidik rakyat serta mampu menentukan arah kehidupan masyarakat. Seterusnya lagi, media massa ni dia merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi media massa. Contohnya di sini, ia boleh dilakukan dengan pelbagai cara, antaranya iaitu melalui radio, rakaman muzik, filem, televisyen dan internet. Hal ini untuk memancarkan maklumat secara elektronik. Maksudnya untuk diorang dapat info-info maklumat mengenai dengan media-media masa melalui media sosial ni sangat senanglah. Jadi seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi lah, dengan ini saya ingin bertanya sedikit soalan kepada saudara Irfan, iaitu mengenai dengan berkaitan antara saluran media massa melalui dakwah. Okey. Terima kasih kepada saudara Solihin. Okey, saya akan terangkan tentang dakwah dan saluran media. Okey, melalui penciptaan teknologi, kita dapat menyebarkan pelbagai maklumat kepada seluruh dunia lah. Okey. Seperti dalam TikTok ke dalam Facebook kan, kita boleh sebarkan maklumat dengan cepat. So kita boleh gunakan aplikasi ni untuk menyebarkan dakwah. Okay, kemudian dalam konteks komunikasi Islam yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas tentang media, Islam telah menetapkan bahawa media Islam mestilah selari dengan peranan agama Islam itu sendiri. Okay, maksudnya di sini kita perlu, sebagai umat Islam, kita perlu menyebarkan agama kita. Kita perlu mendakwah ke seluruh dunia dengan menggunakan teknologi yang ada. Okay, seterusnya, akhir sekali, peranan media yang dibawa harus berdasarkan dan bercorakkan kepada prinsip kebenaran dengan disokong oleh fakta dan bukti yang jelas. Apabila kita sebagai orang Islam nak berdakwah, kita mestilah ada bukti dengan ada kita ada bukti dan ilmu-ilmu yang untuk menyebarkan dakwah ni kita mesti ada dalam diri kita. So kita boleh gunakan pengetahuan kita untuk menyebarkan dakwah dalam media sosial. Okey, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Maksud ayat di sini, apa yang kita boleh lihat, kita walaupun media saluran media ni penuh dengan perkara-perkara lara, ada juga yang menyebarkan dakwah palsu ataupun menyebarkan agama yang tidak elok. So kita perlu selidik benda tu. So kita perlu mencari tahu juga berdasarkan saluran dakwah yang betul. Okey, syukran, itu saja. Jadi terima kasih kepada saudara Irfan
kerana sudi memberi sedikit sebanyak mengenai dengan kata-kata ucapan ataupun isi yang begitu mantap sekali. Terima kasih. Jadi tanpa melengahkan masanya lagi, saya teruskan soalan ini kepada saudara Azim. Jadi sajalah selaku tukang tanya dekat sini, nak tanyalah kepada saudara Azim ni, apakah kelebihan ataupun faedah-faedah mengenai dengan saluran dan media? Seperti mana yang saudara Azim tahu pada zaman sekarang ni, masyarakat dia bila dah teknologi dah maju, lepas tu bila semua dah ada benda di hujung jari, jadi dia orang gunakan buat benda-benda tak faedah, buat benda-benda yang tak faedah. Maksudnya buat benda-benda yang menjatuhkan maruah, macam tayang beberapa kat TikTok ke apa semua dan sebagainya. Jadi hal itu sangat tak elok lah, dijauhkan kalau boleh. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya ingin sedikit pencerahan mengenai dengan kelebihan ataupun faedah mengenai dengan tajuk yang kita akan bentang ni. Terima kasih diucapkan kepada saudara Solihin atas soalan yang diberikan. Pada era yang semakin maju ni, media sosial ni sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat zaman ini kan. Banyak keburukan dan banyak juga kelebihan. Okey, yang saya nak terangkan tentang kelebihan media sosial. Media sosial ni, penggunaan media sosial zaman sekarang ni, kepentingan dia adalah berhubung dengan kenalan kita serta menambah kenalan baru. Dekat dalam media sosial ni, dia luas penggunaan dia. Media masa dia luas, penggunaan dia luas, app-app dia luas. Dia macam tak terbatas. Ilmu-ilmu yang kita boleh cari pun ada. Kawan-kawan kita boleh cari, ada yang kita tak kenal. Tahu-tahu tengok tinggal serumah je. Tengok ada je, sebelah rumah kita jiran. Kita boleh tambah kenalan baru dekat media sosial ni. Lepas tu kita boleh dapat pengetahuan, luas jaringan ni, media sosial, Google. Tapi seperti mana yang saudara Irfan cakap, apabila kita dapat maklumat tu, kita kena selidik, kita kena cari yang betul. Kita tak boleh main ambil je. Seperti itu. Lepas tu dengan media sosial ni, ilmu-ilmu yang kita sampaikan boleh menjadi satu tarikan. Dia seperti mana kita buat video. Ramai kanak-kanak yang kita tengok ni, dia lebih suka menonton daripada membaca. Jadi kalau kita buat animasi, kita buat kartun ke, ataupun kita membuat satu podcast bercakap, jadi kanak-kanak tu pun boleh melihat. Bukan setakat kanak-kanak, keluarga sekali boleh menonton. Justru media sosial yang digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu dan maklumat dapat melahirkan masyarakat yang lebih intelektual dan maju. Sekian saya daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Solihin. Jadi itu sedikit sebanyak keterangan ya mengenai dengan kelebihan ataupun faedah melalui media masa ini. Jadi apabila berakhirnya dengan kata-kata daripada saudara Azim, maka berakhirlah podcast ataupun perbincangan daripada kumpulan kami. Jadi kesimpulannya di sini, walau bagaimanapun, sesuatu individu haruslah memastikan setiap isu yang ingin diketengahkan adalah daripada sumber yang sahih, seperti mana yang diterangkan oleh saudara Irfan tadi dan saudara Azim tadi. Jadi hal ini ingin memaparkan di media massa dan media sosial membawa pengaruh yang besar dan mudah tersebar dengan cepat kepada seluruh masyarakat dan boleh membawa kepada pelbagai impak yang berupa cadangan, bantuan, idea mahupun kritikan negatif. Jadi itu sahajalah sedikit sebanyak mengenai dengan kumpulan kami yang telah diterangkan itu sebentar tadi. Ini kumpulan kami mengakhiri dengan wabillahi taufiq. Hidayah. Assalamualaikum.